Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bincangkan sambungan daripada latihan ulang kaji 2.7 untuk soalan latihan pengukuhan soalan esei bahagian C. Ini sebenarnya bahagian C. Rajah 1.1 menunjukkan kesan seorang penerjun yang jatuh dari tempat yang tinggi ke tanah apabila payung terjun tidak terbuka. Ni yang tidak terbuka. Rajah 1.2 menunjukkan seorang penerjun lain yang mempunyai jisim yang sama. Dia cakap kat situ jisim sama jisim yang sama jatuh dari ketinggian yang sama tapi payung terjun terbuka. This one terbuka. Kita fahamkan dulu gambar rajah yang soalan bagilah. Yang pertama soalannya, apakah maksud daya impuls? So daya impuls ada perkataan daya, bukan impuls ia adalah daya impuls. Jadi kita tulislah daya impuls. Daya impuls ialah kadar perubahan momentum. Perhatikan rajah 1.1 dan rajah 1.2. Bandingkan pecutan, daya impuls dan masa impak. Kemudian soalan suruh kita hubung kait daya impuls dengan masa impak untuk membuat keputusan tentang hubungan antara pecutan dengan daya impuls. Tengok kat sini markah dia 5. Bila markah 5 bermaksud akan ada 5 poin jawapan. Yang pertama, bandingkan pecutan. Yang kedua, bandingkan daya impuls. Yang ketiga, bandingkan masa impak. Yang keempat, hubung kait daya impuls dengan masa impak. Dan yang kelima, hubungan antara pecutan dengan daya impuls. So, poin kita yang pertama, cara jawabnya dalam bentuk poin sahaja. So kita bandingkan pecutan untuk gambar rajah pertama dan gambar rajah yang kedua. So pecutan yang mana lebih besar? Kalau kita tengok, pecutan yang mana lebih besar? Pecutan 7.1 lebih besar daripada 7.2. Memang betul kita kata kedua-duanya jatuh dengan pecutan graviti G. Tetapi ini ada G G samalah kalau ikutkan. Tetapi gambar rajah yang kedua ini tadi dia ada payung terjun. So bila ada payung terjun, pecutan dia dah dikurangkan. Berbanding G lah. So dia punya G tadi, dia punya nilai A dia kurang daripada G. Untuk yang pertama, A dia sama dengan G. So A yang ini kurang daripada G. So yang kedua, daya impuls. Daya impuls yang mana lebih besar? Daya impuls yang mana lebih besar? 1.1 ataupun 1.2? So daya impuls ini 1 1.1 silap. Lebih besar daripada 1.2. Macam mana kita nak tengok daya impuls? Kita tahu sebelum ini kita belajar impuls ialah impuls ialah FT impuls sama dengan FT. Impuls ialah perubahan momentum. Daya impuls
Okey, perubahan momentum tadi MV tolak MU lah. Daya impas pula adalah F sahaja. Okey, ini FT, ini F. Daya impas ialah perubahan momentum bahagi masa. Maksudnya MV minus MU over T. Jadi dekat sini kita boleh tengok hubungan dia adalah untuk impas. Okey, daya impas dan masa F berkadar songsang dengan masa. Okey, jadi soalan tanya masa impak. Masa yang mana lebih pendek jatuhan dia? Yang mana? Rajah pertama ataupun rajah kedua? Jadi kita jawab masa impak. Masa impak tu maksudnya masa jatuhan dia lah, masa pelanggaran dia dalam rajah 1.1. Kita jawab yang besar dulu lah. Masa pelanggaran yang mana lebih panjang? 1.2 dah lebih panjang kan, ada payung terjun. Jadi 1.2 lebih panjang ataupun lebih besar berbanding 1.1. Okey, poin yang keempat dia kata hubung kait daya impas dengan masa impas. Hubung kait. So nak cerita yang ni lah hubung kait, hubungan dia. Jadi hubung kaitnya, apa hubungan dia? Apa hubungan yang boleh kita nyatakan kat sini? Okey, apa hubungannya? F berkadar songsang dengan masa. Bermaksud bila F berkadar songsang dengan masa, ini maknanya apabila masa bertambah, F akan berkurang. Songsang, ya, songsang. Ingat dia tulis ini songsang. Bila songsang, satu naik, satu turun. Itu maksud songsang. Okey, kalau masa pendek, daya impas tinggi. Maksudnya kalau jatuh tu dalam masa pelanggaran yang singkat, so kesannya lebih besar lah. F dia, daya impas dia lebih besar. Okey, so kita tengok sini apabila, so nak hubung kait. Semakin yang ni dah hubung kait dah. Semakin berkurang ataupun semakin bertambah masa lah kita buat semakin bertambah masa impak. Maksudnya gambar rajah yang kedua lah, masanya panjang. Semakin berkurang daya impas. Okey, poin yang terakhir, markah yang kelima. Hubungan membuat keputusan tentang hubungan antara pecutan dengan daya impas. Semakin jom kita tengok balik gambar rajah. Okey, gambar rajah yang cikgu bagi tadi, yang ini pecutan dia sama dengan G. Yang ini pecutan dia kecil. Okey, yang ini daya impas dia besar. Yang ini daya impas dia kecil. Okey, jadi hubungan antara pecutan dengan daya impas, yang ni tadi pecutan dia besar, yang ini pecutan dia kecil. Jadi nampak tak hubungan dia? Jadi kita nak tulis kat sini. Nak tulis semakin bertambah pecutan. Ni tengok ini. Semakin bertambah pecutan, semakin bertambah daya impas. Ataupun boleh cakap semakin berkurang pecutan, semakin berkurang daya impas. Biasanya cikgu suka tulis yang besar dululah. So kita akan tulis semakin bertambah pecutan, semakin bertambah daya impas. So macam mana dapat markah? Dalam fizik ni very simple lah. Okey, 1.1 markah. So sini dapatlah 1, 2, 3, 4, 5. Senang-senang dapat 5 markah. Okey, kita tengok soalan C. Rajah 1.3 menunjukkan satu lesung batu. Lesung batu ni semua rumah ada lah cikgu rasa.
Okey, ni lesung batu yang mak masing-masing lah tumbuk cabai tu. Ni ada cabai ni. Ni. Okey. Terangkan. Soalan ni terangkan. Soalan terangkan biasanya dibagi 4 markah lah. Dalam SPM, garisan ini tidak akan dibagi ya. Ni saja cikgu bagi supaya kamu nampak lah ada tempat nak tulis jawapan. Tapi dalam SPM, soalan esei ni macam exam semalam tu lah, kita akan tulis jawapan di test pad. Okey. So terangkan ada 4 markah, bermaksud kena tulis 4 poin lah. Bagaimana alu dan lesung diguna untuk menghancurkan makanan? Okey, alu dan lesung ni tadi konsep sama macam orang yang jatuh payung terjun tadi lah. Okey, konsep itu diguna pakai untuk kawasan untuk alu ni tadi. Alu ni nak tumbuk cabai tu. So berlaku daya impas kat situ berlaku pelanggaran antara alu dengan lesung. Okey, so yang pertama, poin yang pertama. Okey. Sudah pastilah bila kita nak tumbuk sambal tu, pergerakan alu pantas. Pantas tu maksudnya macam mana? Pantas tu laju lah. Jadi bila laju kita mesti guna istilah laju, sebab pantas tak ada dalam fizik. Kita akan cakap menghasilkan hal laju tinggi. Hal laju ada tak dalam fizik? Hal laju ada Okey, pantas tak ada. Cikgu memang kena guna istilah fizik. Yes, wajib guna istilah fizik. Okey. Kemudian bila berlakunya pergerakan pantas, pergerakan laju tinggi tadi, bila laju tinggi, masa impak dia macam mana? Masa dia F kan berkadar songsang dengan T. Okey, kita tahu daya impas sama dengan MV tolak MU over T. Okey, jadi pergerakan yang laju tadi, pergerakan alu yang laju mengurangkan ataupun memendekkan masa impak ataupun masa perlanggaran. Okey, bila laju, okey, ada beza lah. Tumbuk laju tu masa impak pendek, tumbuk perlahan-lahan masa impak panjang. Yang tumbuk dengan laju tadi, bila masa impak tu pendek, maka daya impas besar. Jadi cabai tu cepat lalu mat. Macam tu lah konsepnya. Tumbuk perlahan-lahan, masa impak panjang. So cabai tu lambatlah hancur. Okey, nombor 3. Okey, kita kaitkan balik dengan formula tadi. Formula inilah penting sangat-sangat, formula untuk daya impas ni. So kita bagi tahulah, apabila masa impak dikurangkan, apa akan berlaku? Impak dikurangkan, daya impas yang besar dihasilkan. Okey, baru 3 markah walaupun ruang dah habis. Sebab itu soalan esei ni kita jawab dalam test pad. Kita boleh tulis berapa banyak idea kita. Okey, jadi kita akan cakap makanan dapat dihancurkan dengan mudah ataupun dapat dihancurkan je disebabkan oleh apa? Dihancurkan tu tak ada dalam fizik. So kena sebutlah disebabkan daya impas yang besar. So kita baca keyword-keyword yang ada dalam jawapan kita. Yang pertama, hal laju tinggi. Yang kedua, bila laju masa impak kurang. Yang ketiga, bila masa impak kurang, daya impas besar. Dan yang keempat, bila daya impas besar, makanan dapat dihancurkan. Okey, so dapat 4 markah. Macam biasalah, setiap 1 poin ada 1 markah.
Okey. Soalan D. Soalan D. Rajah 1.4 menunjukkan satu model penanam cerucuk piling ya. Biasa kita panggil piling, pile driver ataupun piling. Okey. Yang diguna pada satu tapak pembinaan bangunan. Anda dikehendaki mengubah suai reka bentuk model penanam cerucuk itu supaya kerja untuk menanam cerucuk di kawasan pembinaan menjadi lebih berkesan. Okey, cerucuk ni prinsip kerja dia ada satu pengetuk dia akan ketuk. Ini pipe dia macam ni tau. Ya, ini ni tiang, macam tiang simen lah. Nama dia cerucuk lah, pile. Pelantar cerucuk ini tadi pula, yang ini tadi kerja dia ketuk. Dia akan ketuk. Dia akan ketuk pile ni tadi. Okey, keren ni dia dilekatkan pada keren lah benda ni. Digantung pada kering, kemudian dia ketuk tu bunyi macam ketuk tu daripada sini. Akhirnya masuklah. Apa fungsi piling ni cikgu? Fungsinya menguatkan struktur tanah, sehinggalah dia siap tertanamnya macam ni. Tertanam dalam tanah. Kena pakai pelantak cerucuk, pile driver lah. Kena ketuk sebab dia ni tiang simen yang besar lah. Tak ketuk tak boleh lah, kena ketuk lah sebab dia besar kan. Dan keras lah. Dia biasanya diperbuat daripada simen lah dan struktur kuat lah. Biasanya dalam pembinaan bangunan memang ada piling lah bawah tu kan. Okey, so ini cerita pengenalan kepada piling tadi. Okey, pengubah suaian. Jadual ini tidak akan dibagi dalam exam ya. Ini cikgu saja bagi sebab kamu masih di tingkatan 4, mungkin belum terbiasa dengan teknik menjawab. Jadi cikgu nak mudahkan, cikgu bagi guideline lah cara menulis jawapan ya. Okey, ingat dalam pengubah suaian kita mesti mengambil kira kelima-lima benda yang soalan nak lah. Yang pertama, jisim pelantak cerucuk. Yang kedua, ketinggian. Yang ketiga, kekerasan pelantak. Yang keempat, kuasa enjin kren. Yang kelima, bentuk cerucuk. Pelantak tu yang atas, yang dia punya tukul dia tu, pengetuk dia tu. Cerucuk tu pula yang tadi. Okey, ni okey. Kalau masih kurang jelas, yang atas ni tadi kita panggil pelantak. Kerja dia macam tukul. Dia bukan tukul, macam. Okey, yang bawah ini kita panggil cerucuk. Kerja dia macam paku. Umpama tukul mengetuk paku. Konsepnya. Okey, so pengubah suaian yang pertama. Okey, jisim pelantak cerucuk. Tukulnya tadi sepatutnya nak macam mana? Nak yang tukul yang macam mana supaya cepat masuk benda tu? Supaya lebih berkesan penanaman cerucuk. Okey, so jisim yang besar lah, mestilah nak tukul yang berat kan. Okey, so jisim pelantak cerucuk besar. Besar tu tolong guna huruf besar lah supaya cikgu senang nampak. Okey, alasan ataupun tujuan ataupun sebab dia dapat membekalkan ataupun memberikan daya yang besar. Okey, nak ketuk kuat ni. Kuat tu daya besar lah, kita panggil kuat. Dalam fizik kata daya besar. Okey, so tolong gunakan istilah fizik. Okey, yang kedua, ketinggian maksimum dari cerucuk. Maksudnya jarak dari tukul kepada paku. Kalau kamu ketuk paku, nak jaraknya dekat-dekat ke jauh-jauh tukul dengan paku? So kita akan cakap ketinggian dari cerucuk tinggi. Tinggi ataupun jaraknya jauh lah. Okey, kenapa?
Kerana nakkan semakin bertambah tinggi, semakin bertambah tenaga keupayaan. Okey, kita faham situasi ni. Tapi bila kita berada dalam kelas fizik, istilah bahasa percakapan biasa kita di rumah, kita kena tukar kepada istilah-istilah fizik. Okey. Yang ketiga, kekerasan pelantak cerucuk. Tukul tadi nak keras ke nak lembut? Of course lah, mestilah nak yang pelantak cerucuk yang keras. Kenapa nak keras? Apa beza objek keras dengan objek lembut? Contoh, ini ada sebiji telur. Telur tadi nak dijatuhkan yang pertama pada kayu. Yang kedua nak jatuh pada sponge basuh pinggan. Gitulah. Okey, ini sponge, ini kayu. Satu keras, satu lembut. Yang keras ini tadi, of course lah, masa pelanggarannya akan jadi pendek. Jatuh terus pecah. Yang sponge tadi, masa pelanggarannya panjang. Panjang kenapa? Bila jatuh ada masa lagi untuk sebelum berhenti masuk ke dalam sponge. So hubungan kita tadi, kita cakap F berkadar songsang dengan T. Maka bila T bertambah, F akan berkurang. Bila T berkurang, F tinggi. Maksudnya permukaan yang keras tadi menyebabkan daya impas besar. Okey, manakala sponge tadi permukaan yang lembut, masa dia panjang, menghasilkan daya impas yang kecil. Kecil maksudnya telur tadi mungkin masih lagi boleh diselamatkan. Okey, itulah konsep daya impas. Okey, so berbalik pada soalan kita. Okey, kenapa nak pelantak cerucuk yang keras? Untuk memendekkan ataupun memanjangkan masa impak. Bila keras, pendek ke panjang? Okey, bila keras sepatutnya memendekkan masa impak. Okey, poin yang keempat, kuasa enjin crane. Kuasa enjin dia mestilah besar ataupun tinggi lah. Okey, besar tinggi bolehlah seumpama maksudnya. Kenapa? Supaya dapat menanam lebih banyak cerucuk. Okey, biarlah berpadanan sebab proses menanam cerucuk ni bukan macam kita cucuk paku dalam pasir tu. Okey, cerucuk tu dia besar dan nak ketuknya pun mestilah ada kuasa enjin yang besar lah. Okey, yang kelima, bentuk cerucuk. Okey, macam paku. Bentuk paku. Cikgu bagi dua pilihan. Okey, pertama bentuk macam ni. Yang kedua bentuk macam ni. So which one yang lebih baik untuk membolehkan dia mudah ditanam? So mestilah kita pilih, pilihan kita adalah bentuk cerucuk yang tajam di bahagian Sorry, ini kena tulis huruf besar ataupun tulislah bahagian hujung tajam. Bukan tajam ke atas hujung bawah lah. Okey, tajam. Kenapa? Okey, mudah ditenggelamkan ataupun mudah ditenggelam ni bahasa biasa di rumah. Bahasa fizik kita cakap tekanan tinggi. Cikgu, kenapa tekanan tinggi bila permukaan kecil? Okey, tolong ingat balik apa yang kita belajar bab bab tekanan. Tekanan adalah daya yang dikenakan terhadap satu unit luas permukaan A. Bermaksud, okey, tekanan tadi berkadar songsang dengan A. Okey, maknanya kalau A ialah luas A ialah luas. Okey, kalau A kecil, tekanan tinggi. Kalau A tinggi, tekanan rendah. Okey,
Maka sebab apa kita nak bentuk hujung ditajam, hujung cerucuk yang tajam? Kenapa? Kerana kita nakkan permukaan yang kecil. Bila permukaan kecil, maka dia dapat menghasilkan tekanan yang besar. Okey, sampai sini saja. Cikgu harap okey, sorry. Ni markah ni. Okey, so daripada sini kita nampak kita ada 20 markah untuk satu soalan esei. Sebab itu cikgu suka bincang soalan esei, sebab dia punya markah dia banyak, 20 satu soalan. Okey, so sampai sini saja. Sekian, terima kasih.